Kat mana Sarawak? Selingan saya. Okey. Beliau bertugas di Jabatan Agama Islam Selangor, Sarawak sejak tahun 2001 dan mendapat pendidikan awal Sarjana Muda Syariah dan Ekonomi Universiti Melayu pada tahun 2000. Kita bertuah kerana Ustaz sudi melapangkan masa dia pada pagi ini untuk bersama-sama kita menyampaikan ceramah bersempena bulan Syaban pada pagi ini. Okey, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Ustaz Khalifah untuk menyampaikan ceramah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cikgu dari LHDN, saudara-saudari muslimin muslimat dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat berjumpa untuk kali pertamanya di LHDN agaknya. Kalau tak tahu ada tak pegawai-pegawai lain daripada JAIS datang ke sini sebelum ini. Tapi alhamdulillah ini saya ingin mengucapkan salam ukhuwah, salam silaturahim daripada pihak kami di Jabatan Agama Islam Sarawak. Supaya perkongsian begini, kami memang mengharapkan peluang-peluang begini untuk dua cara kita berhubung, sama ada kita untuk membuat program-program ataupun dijemput oleh jabatan-jabatan kerajaan, agensi-agensi lah untuk sama-sama. Yang pentingnya untuk mencapai objektif kita di Jabatan Agama Islam ke arah pembentukan khairul ummah. Tugasnya besar lah nak membentuk khairul ummah. Macam mana boleh tak kita membentuk khairul ummah dalam keadaan kalau saudara dan saudari dah berada di Sarawak, dia amat berbeza dengan berbanding di semenanjung Malaysia lah. Kalau saya melihat, saya dah dapat berhijrah di semenanjung Malaysia, dan di sini terutama dari segi pendidikan Islam yang peringkat awal seamat kurang daripada yang situlah. Di situ ada antara amanah-amanah yang perlu kami buat di Jabatan Agama, dan tugas ini memerlukan kerjasama daripada semua umat Islam, sama ada yang tak kira kita dari saudara Malaysia ataupun Sarawak sendiri, untuk meningkatkan kefahaman Islam orang-orang umat Islam di sini terutamanya. Dan we know that we are minority dengan pengamalan Islam yang belum memuaskan pada pandangan saya secara pribadi, tapi ada yang telah peningkatan telah berlaku sejak beberapa tahun saya berada di Jabatan Agama. In terms of the organisation is program-program yang kita buat dengan masyarakat Islam di Sarawak. Itu saya amat memerlukan kerjasama daripada tuan-tuan. Sedikit ilmu yang tuan-tuan bagi kepada masyarakat Islam di Sarawak amat mana kepada kita sini. Jadi alhamdulillah, keduanya terima kasih kepada pihak LHDN kerana jemputan ini, dan kita mengharap ada kesinambungan program-program. InsyaAllah saya dah bercakap dengan Cikgu itu untuk mengadakan program lanjut. InsyaAllah kita akan bincang ke selepas ini lah. Jadi hari ini saya ingat dah masuk bulan Syaban, kita dah melepasi bulan Rajab, di mana peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku, dan Rasulullah menganjurkan supaya kita berdoa, Allahumma barikna Sya'ban wa Ramadan wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah bulan Rajab dan Sya'ban yang kita telah lalui, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Maksudnya dah dekat Ramadan kepada kita, tuan-tuan, di mana di situlah bulan yang penuh dugaan, penuh rahmat, dan banyak segala sesuatu kelebihan di bulan Ramadan. Kalau kita sampai umur kita di bulan Ramadan, alhamdulillah, banyak-banyak kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Saya pagi tadi terbaca dalam surat jemputan sambutan Isra Mi'raj dan Syaban. InsyaAllah boleh ceritakan dua perkara dalam satu masa inilah, dalam 2 bulan ini, dan InsyaAllah saya akan berikan sedikit tentang perkara-perkara yang boleh kita amalkan dalam bulan Syaban khususnya. Jadi kalau cerita tentang Isra dan Mi'raj, kita kena balik kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila mungkin tuan-tuan boleh rujuk selepas ini, surah Al-Isra ayat 1. Surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatihi linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surah Al-Isra, mungkin saudara dan saudari sempat mendengar penceramah jemputan kita Dr. Abdul Basit yang beberapa hari yang kita adakan di sini, beberapa masjid dan surau. Dan ini yang telah kita perbincangkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dan banyak pengajaran yang boleh kita ambil bersama. Terjemahan ayat ini, Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan kalau saudara dan saudari membaca tafsir Al-Quran, penggunaan perkataan subhan itu ada maksudnya sendiri secara harfiahnya, kalau kita boleh jelaskan. Yang kedua, ini adalah dalil tentang peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj ada dalam ayat lain sebenarnya. Mi'raj, peristiwa Isra di mana Nabi Muhammad perjalanan di muka bumi antara Makkah hingga ke Palestin, Masjidil Haram di mana terletaknya Kaabah, dan pergi ke Masjidil Aqsa di Palestin. Tahu kan Masjidil Aqsa yang direbut oleh Yahudi, dan insyaAllah saya akan tunjukkan gambar dan makna yang harfiah. Kalau disebut Masjidil Aqsa ini satu masjid yang jauh daripada Masjidil Haram, perjalanan daripada Masjidil Haram ke satu masjid yang jauh. Maksudnya peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku pada tahun ke-11 kerasulan Nabi, setahun sebelum hijrah Nabi. Maksudnya ada satu lagi masjid yang dekat akan tiba selepas ini, iaitu di Yathrib, namanya Madinah, iaitu Masjidin Nabawi di Madinah Munawwarah. InsyaAllah kita akan. Dan Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu, Masjidil Aqsa yang diberkati di sekelilingnya. Jadi Rasulullah pernah berkata, setiap Muslim kalau hendak melancong, kata bahasa saya lah, melancong ataupun nak berjalan, tidak sah berjalan. Kalau perjalanan dibuat oleh orang Muslim adalah baik melawati ketiga masjid ini. Yang pertama Masjidil Haram, Masjidin Nabawi, yang itu boleh kita praktikan dalam haji, ibadah haji ya tuan-tuan, dan Masjidil Aqsa. Yang itu macam mana nak masuk? Boleh kita masuk? Israel kita dah blok visa, tak boleh masuk lah. Masuk tak tahu. InsyaAllah kalau ada jalan boleh masuklah. Tapi kalau sebagai seorang Islam, perjalanan kita adalah baik menuju ke masjid-masjid ini, kerana masjid ini di mana tempat-tempat terutamanya Masjidil Aqsa, kalau berkesempatan, kalau di situ tempat kegiatan, pusat kemunculan di mana nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebab itu Masjidil Aqsa adalah masjid dinyatakan dalam yang diberkati sekelilingnya. Di kawasan Palestin itu adalah kawasan-kawasan di mana nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW